berat ke sini je. Saya pun tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ada background bunyi latar belakang suara, tak ada masalah, kita fokus je. Kita mula dulu sama-sama dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bertemu pada pagi ini. InsyaAllah ditunda pada minggu lepas kerana balik kampung ya. Alhamdulillah dapat hari ini sebab yang hari ini setuju untuk tanggung esok, untuk tukar esok. So dia okey je. Yang hari ni dekat Rincing, orang Rincing okey, tukar esok. So alhamdulillah Ustazah Zainab ya, so dia boleh tukar. Tak apalah sebab bukannya selalu pun saya pun tak sesekala je meraihkan kan. Tapi saya beritahu awal selalunya dengan Kak Adi, dengan Sada, kalau boleh ditukar, kita tukar saja kalau tak ada apa-apa kan. InsyaAllah. Sebab apa? Kita perlu ada tanggungjawab yang macam saya lah kan. Mesti ada benda yang kena disusun dengan baik insyaAllah. Semuanya dengan izin Allah SWT pagi ini dapat juga bersama-sama. So insyaAllah hari ini kita sambung surah Al-Qalam, ayat yang ke-40. Betul? Ya, insyaAllah ayat yang ke-40. Berkaitan dengan sebelum tu Auzubillahi ayat yang ke-37, 38 berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan orang-orang kafir ini tidak mendapat rahmat Allah SWT dan mendapat azab pada hari kiamat nanti. Berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam syurga sebelum itu, dan disambung dengan ayat-ayat yang ke-40. Sebelum itu kita baca dulu ayat 29 supaya kita boleh nampaklah flow ayat 40, 41 dan seterusnya. Am lakum auzubillahi am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun.
Atau apakah kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kalian benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendak kalian. Atau apakah kalian, yakni orang-orang yang telah memilih untuk mengikut hawa nafsu kamu dengan apa yang telah kami janjikan dengan sumpah kuat bahawa kalian akan memperoleh apa sahaja yang kalian inginkan. Ini hanyalah angan-angan kosong kalian yang tidak akan terwujud. Ini impian orang-orang yang mengatakan bahawa mereka ini akan selamat di akhirat. Bermimpi, bercita-cita mereka akan mendapat apa sahaja yang mereka inginkan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bahkan sebenarnya keselamatan di akhirat itu bukanlah bergantung sepenuhnya pada kehendak mereka, kehendak kita. Kita tak boleh berangan-angan kita selamat di akhirat. Kerana apa yang Allah janjikan itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu disambung dengan ayat 40, tanyakanlah kepada mereka yang daripada orang kafir, salhum ayyuhum bizalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil itu. Wahai Nabi, tanyakan kepada orang-orang kafir itu, siapakah di antara mereka yang boleh menjamin bahawa segala hal boleh diperoleh sebagaimana yang mereka inginkan. Keyakinan mereka itu tidak berdasarkan dan klaim ataupun tuntutan mereka yang tidak didukung oleh dalil-dalil. Jadi orang-orang kafir menyangka bahawa mereka akan terselamat di akhirat nanti. Mereka menjamin bahawa semua yang mereka inginkan akan dapat mereka perolehi. Sedangkan perkara itu tidak boleh didukung oleh mana-mana kenyataan sekalipun. Maksudnya mereka yang sangka, orang-orang yang membuat orang-orang kafir yang menyangkakan bahawa mereka akan terselamat di akhirat sebagaimana yang mereka sangkakan, itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Dan mereka menyangkakan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyekutukan Allah SWT. Itu yang menyebabkan mereka ini tidak terjamin daripada mendapat rahmat daripada Allah SWT. Am lahum, ayat yang ke-41, am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Sekutu ni Tuhan-Tuhan lain, ataupun geng-geng yang mereka kata boleh menyelamatkan mereka. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang boleh menjamin mereka itu dan menolong mereka untuk mewujudkan harapan mereka. Hendaklah mereka mendatangkan Tuhan-Tuhan itu jika apa yang mereka katakan itu memang benar. Sebab kita tahulah orang kafir ni dia tidak menyembah Allah SWT, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka ada Tuhan-Tuhan lain. Mereka menyembah patung, menyembah pokok, ada yang menyembah matahari, ada yang tak ada Tuhan pun. Kita kata atheism tu kan, dia tak ada Tuhan langsung, dia tak percaya kepada mana-mana pun langsung agama, tidak ada agama. Mereka yang tidak ada agama, atheist, memang tak ada pegangan langsung. Tapi sebahagian mereka ada yang menyembah kepada patung-patung berhala. Itu yang dikatakan, bawalah Tuhan-Tuhan mereka yang boleh menjamin, Tuhan-Tuhan kamu ni, bawalah patung-patung, bawalah lembu-lembu, bawalah apa sahaja yang kamu sembah tadi yang boleh menjamin kamu untuk menolong dan menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibicarakan tentang asas akidah dalam ayat ini, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita tidak menyembah Tuhan itu dari sudut hanya mengetahui zat atau mengetahui rupa bentuk Allah SWT. Kita tak tahu pun bagaimana rupa Allah Ta'ala tadi, tapi bagaimana kita ni yakin bahawa Allah SWT itu wujud dengan melihat kepada kewujudan alam sekitar ataupun ciptaan Allah SWT. Allah sebagai Khalik, sebagai yang mencipta, ada makhluk, ada yang diciptakan. Sebab kita dah bagi sebagai makhluk. Makhluk itu maknanya dari sudut bahasa Arab maksud yang diciptakan. Khalik pencipta. Khalik pencipta, mencipta makhluk yang diciptakan. So makhluk ini yang diciptakan, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, atau kalau kita kata barang-barang ini pun yang dicipta, makhluk juga mencipta makhluk. Kita mencipta kereta, mencipta kenderaan, dan semua itu ada penciptanya dan pencipta kepada pencipta. Katalah manusia, kita mencipta kereta. Kereta itu menganggap kita sebagai pencipta.
Tapi kita manusia ini ada lagi yang menciptanya, iaitu Khaliqnya Allah SWT yang mencipta semua makhluk-makhluk di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kecuali kalau kita kata yang bernyawa itu terdiri daripada manusia, kalau ada jin, golongan jin, syaitan, iblis, kemudian haiwan dan juga tumbuhan. Kerana itu semua makhluk yang bernyawa. Bila makhluk yang bernyawa, manusia tidak boleh mencipta makhluk-makhluk yang bernyawa selain daripada Khaliq, pencipta. Itu satu bukti bahawa mereka ini tak boleh claim, tak boleh mengaku bahawa mereka ini menyembah Tuhan yang juga mereka cipta makhluk. Mereka katalah sembah lembu contohnya. Lembu tu pun ada yang menciptanya. Jadi kalau kita kata dari sudut akal cetek tu, macam mana makhluk ini boleh menyembah makhluk juga yang diciptakan oleh pencipta yang lain? Sebab kita ni manusia ni, atau Islam, orang Islam, akidah kita, iman kita sangat cantik, sangat elok dah. Akidah yang salim. Kalau kita akidah tu salim, maknanya akidah yang selamat. Iaitu bila kita menyembah Allah, Khaliq pencipta, tidak ada lagi yang menciptakan Allah SWT. Wal awwal wal akhir, kan? Wal hayyul qayyum. Kalau baca ayat kursi, sebab ayat kursi itu sangat power, sangat hebat. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mula sekali la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Itu dah jelas dah. Allah la ilaha illahu. La ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum, yang hidup dan yang berdiri dengan sendirinya. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Dia tak berdiri dengan benda lain, tak mengantuk. Kita tidur mengantuk. Siang mengantuk, malam mengantuk, tidur je kerjanya, tak retilah. Tapi kadang-kadang dah ada usia ni kan, automatik lah pukul 4, pukul 5 bangun, pukul 10, 11 dah automatik tidur. Dulu pukul 10, 12 boleh lagi tengok drama, tengok apa lagi kan. Tak adalah, memang fitrah tu kan, man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Siapa yang Allah panjangkan umurnya, dia akan diterbalikkan dari setiap kejadian. Kita memang baby kan, dia tidur je lah kerjanya. Pukul 10 tidur, tidur nyusu. Jadi baby balik, betul. Quran yang kata surah Yasin, bukan Ustaz kata, bukan orang saintis kata, bukan orang kaji tentang umur yang kata. Quran Allah cakap, Allah dah kata, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan umurnya akan diterbalikkan balik kejadiannya. Baby mengangkat, kita pun mengangkat dah tu. Bagus cari. Jangan cakap saya family ibu-ibu saya pun sama dah mengangkat. Bangun sakit kaki, sakit tumit, sakit apa semua kan. Kita banyak bekerja, banyak berfikir dan sebagainya. Baby dulu pakai stroller, kita pun pakai stroller dah. Tapi upgrade sikit lah stroller kita, ada letrek yang boleh jalan. Jangan kecil hati, tak, memang kita pun bila fikir balik benda tu, ya logik lah keadaannya. Pakai tongkat, memampah-mampah kan, ke tempat nak jalan, kejap jatuh, kejap bangun. Makan pun dah tak boleh makan yang keras-keras, dah makan yang lembut-lembut balik. Sebab tak ada orang kunyah-kunyahkan, kunyah-kunyah bagi makan. Basuh-basuhkan dulu kan sebab pedas, tak boleh makan pedas dah. Kalau saya pun dah fikir dah, rasa tak boleh makan pedas dah. Dulu boleh makan pedas kan, lama-lama dah kurang selera. Itu fitrah kejadian manusia. Maknanya tadi kalau kita mengantuk, betul lah. Dia kata makin tu mak ni makin tidur je, nenek tu tidur je, betul kan. Lepas tu malas nak bercakap dah, malas bercakap diam je kan. Sebab apa, kita pun dah puasa lah, kecil-kecil pun tak bercakap sangat, senyap je. Itu fitrah kejadian manusia. Jadi ibu muslimat kalau kita fikir, betul dah lah, tak ada rasa stres ke apa kan. Orang yang belajar dia faham dah, biarlah. Memang dia dah kurang makan, dia dah kurang selera kan. Atau dia nak makan-makan yang lembut-lembut, yang senang dia telan kan. Baca-bacakan air saja dia senang minum tak. Kalau senang minum, coconut shake alang-alang kan. Mango shake alang-alang kan, sebab senang sedut. Ini bagi kita apa, air-air sedut lain kan. Kita kata alang-alang bagilah yang sedap-sedap lagi kan. Boleh lagi minum, insya-Allah. Jadi kalau dalam ayat ini kata, adakah kamu ada Tuhan-Tuhan lain? Ayat kursi itu kata, memang kita menyembah, kalau kata syuraka ini, Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan itu pun dicipta oleh makhluk. Katalah buat patung berhala. Yang mengukir patung itu pun makhluk ini.
yang boleh menentukan nasib. Adakah Tuhan itu ditentukan nasibnya oleh makhluk? Ya, maknanya suka-suka hati kalau datang habuk lah, nak kena lap, lepas tu kalau patah pula tangan dia kan, lama-lama dah buruk. La ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya dimiliki oleh Allah Taala, apa sahaja di langit dan di bumi. Dia menjaga dan mengawal kita. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Taala. Jadi menyebabkan Allah sahaja yang boleh menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi Allah cabar ya, dalam ayat 41 ini Allah mencabar orang-orang yang mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Adakah mereka itu boleh menolong mereka dalam keadaan mereka juga akan diazab oleh Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan yang patut disembah. Ya. Baik, ayat yang ke-42, yauma yukashafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak ada pun kuasa. Apa maksudnya di sini? Suasana hari kiamat sangat dahsyat dan mengerikan, di mana Allah SWT kelak akan hadir untuk memberi keputusan terhadap manusia, yakni betis Allah yang mulia. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya akan disingkapnya pada mahsyar, sehingga boleh dilihat oleh semua manusia tanpa terkecuali. Lantas dia menyuruh seluruh manusia untuk bersujud kepadanya. Maka orang mukmin yang semasa hidup di dunia bersujud kepadanya akan bersujud pula di akhirat. Sedang-sedang orang kafir yang munafik tidak mampu bersujud. Punggung mereka tidak boleh membungkuk kerana semasa hidup di dunia mereka tidak mahu bersujud. Okey, dalam ayat ini pada hari betis disingkapkan. Ini ada ayat mutasyabihat ya. Maknanya kita jangan fikir betis manusia, betis seperti betis. Betis maknanya kekuasaan Allah Ta'ala. Allah menyingkap kekuasaan Allah SWT. Dan kalau kita faham dari sudut teknikal ataupun dari sudut literal lah ya, dari sudut bahasa, betis ini menunjukkan kepada sesuatu yang menunjukkan, kalau kita tak kata aib ya, bukan mengaibkan, dia bermaksud sebaliknya, iaitu bermaksud kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang diselindungkan, benda yang ditutup, tetapi disingkap oleh Allah pada hari itu untuk menunjukkan kepada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana betis itu tadi menyerupai ataupun menunjukkan bahawa manusia itu disuruh supaya menundukkan diri mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam surah Al-An'am ya, ada cerita mengenai yadullah ya, tangan Allah. Yadullah mabjadahu mabsutatani, dua tangan Allah terbentang luas untuk memberikan rezeki kepada manusia. Ini antara ayat-ayat yang diberikan oleh diterangkan oleh ulama tafsir sebagai ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih maksudnya ayat-ayat yang menggambarkan, menampakkan kekuasaan Allah SWT dari sudut zat dan sifat Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Tapi tidak dibenarkan untuk mentafsirkan, memaksudkan ayat ini sebagai anggota badan Allah SWT, kerana Allah itu zat dan sifatnya tak sama seperti manusia. Wallahu ta'ala alam. Nanti kalau jumpa Allah Ta'ala kat syurga kata, sama aja macam manusia, kita pun tak tahu. Itu Ustazah kan dalam syurga contoh kan, Ustazah kata tak sama macam manusia. Contohlah kan, kita dah ni sama aja, mana saya tahu, saya pun tak tahu, kita pun dilarang kan. Sebab Allah itu kita tak tahu sifat dan rupanya kerana selalu digambarkan dengan cahaya. Sama juga dengan kita kata Allah itu bersemayam di atas kursi kan, di atas kursi Allah Ta'ala, di atas arash. Kursi itu tak macam kursi kita. Sebab bila kata kursiyun itu kita faham tempat duduk, tempat untuk bersemayam. Adakah dia mempunyai tubuh badan untuk dia duduk, untuk hidup? Allah Ta'ala alam, kerana semuanya itu dilindungi, ditutupi daripada akal dan kemahuan manusia. Akal dan juga kemampuan manusia untuk memahaminya. Jadi kalau dikatakan di sini, Ustazah dah refer lah kepada beberapa kitab tafsir yang mengatakan bahawa betis Allah yang mulia ini tidak seperti betis kita. Cuma betis ini dimaksudkan dengan kemuliaan Allah SWT, untuk menunjukkan bahawa bila Allah menyingkap kemuliaannya, semua manusia sepatutnya tunduk, rukuk dan juga sujud di hadapan Allah SWT. Sujud ya, di sini maksudnya sujud di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang pertama.
Yang kedua dalam ayat ini, dan apabila mereka bersujud, maka mereka tak berkuasa, tidak mampu untuk bersujud pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab di dunia mereka memang tidak pernah sujud di hadapan Allah SWT. Jadi keras, ya, jadi keras kaku kerana mereka tidak tahu untuk bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Tak seperti orang Islam lah. Jadi kita tak gambarkan orang Islam, ya. Kita sentiasa bersangka baik dengan orang Islam, dengan saudara-saudara kita. Walau macam mana pun mereka tidak solat di muka bumi Allah ini tadi, mereka mampu juga untuk sujud. Wallahu ta'ala alam, kerana tidak diceritakan bagaimana, tapi kita faham bahawa sebagaimanapun mereka tidak sujud di hadapan Allah Ta'ala, mereka masih lagi beriman dan mereka masih lagi boleh mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dengan syarat mereka telah pun dibersihkan daripada dosa-dosa dengan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tak terlepas jugalah, tak terlepas daripada azab Allah SWT. Sebab itu sujud kita di hadapan Allah Ta'ala itu yang membuktikan bahawa kita ni committed, sentiasa hendak mendapat rahmat Allah SWT. Bukan saja di dunia kita sujud ni, sebab kita sebenarnya nak sujud juga di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Dan ini bahaya ni, sebab apa ya, kalau kita baca ayat ni, kalau orang yang tidak mahu bersujud di dunia, kita boleh tahu mereka sebenarnya tak mampu untuk mengangkat punggung mereka untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa tak layaklah saya nak bercakap depan ibu-ibu muslimat ni. Dan dalam hati saya takkan nak basuh. Ini cerita pasal bersujud kan. Yang nak basuh tu kat tempat lain tu. Sekarang ni saya di Universiti Islam Selangor ni, UIS lah kan. Memang cabaran lah mengajar anak-anak muda, anak-anak sekarang ni. Kalau ustaz-ustaz yang mengajar Islam tu pula, yang Quran Sunnah, dakwah syariah tu, ya, lain lah sekarang ni, lain subuh-subuh. Kalau tanya semayang solat tu kan, subuh tu memang kan jauh sangat lah masjid tu kan. Masjid UIS tu, masjid universiti tu, kat tengah-tengah tu je. Dia boleh kata jauh tak pergi. Tak penat ke nak pergi? Tanya orang kawan-kawan yang pergi kan. Anak ustazah kawan dia seorang duduk dekat situ. Dia kata kalau pagi tu Mi, memang tak ada orang bangun lah. Dia kalau kita bangun lambat pun, ada orang bangun lambat lagi daripada dia kata. Jadi dia melazimi kan, ibu bapa dia dah ajak dia pergi semayang, solat dekat masjid walau macam mana pun kan. Kawan-kawan dia kata, tak penat ke pergi masjid dia tak lagi, dia tak waktu. Kalau soalan begitu tu maknanya apa? Kalau kita, saya bukan nak burukkan MC saya, tapi saya tengok kerisauan tu. Ya? Kalau 3,000 ada student tu, kalau soh tu 2 soh je, tak penuh 1 soh je pun, mana pergi budak-budak yang nak semayang berjemaah? Kalau azan tu, bilik saya duduk sebelah masjid lah, di tepi lorong kan, antara masjid dengan nak pergi ke asrama. So saya boleh nampak azan tu dah komat tu, dia lalu je sebelah masjid tu, balik asrama. Padahal lalu tepi masjid tu, nak balik asrama dia kena lalu tepi masjid. Bila dah komat, dia lalu buat dia je, dia lalu balik situ. Dia tak ada rasa. Sebab kata lelaki kan yang duduk di bawah arash, duduk dengan di bawah arash, adalah hati lelaki yang syabab, yang mu'al, artinya terkait dengan, yang terikat dekat masjid. Dia malah melazimi waktu solat untuk pergi berjemaah di masjid. Saya dengan anak saya ni, lelaki pun duduk, dia nego-nego dengan kita. Kata ustazah, anak ustazah. Ya anak pun, bukan kata anak ustazah tu baik sungguh sangat-sangat kan. Sama je manusia juga, tapi nak kena push je, nak kena beritahu macam mana tuntutan orang lelaki ini kena pergi solat berjemaah di surau dan di masjid, solat berjemaah. Kalau dia balik tu maghrib lah, memang tak sempat lah. 7.30 tu saya baru sampai rumah, 7.45 sampai rumah kadang-kadang. Saya kata, Dik, kadang isyak dia solat kat surau solat jemaah. Saya ada pergi rumah banyak lah ibu. Saya tak sempat lah. Oh sudah, saya cakap nak bubuh ayat kan dia. Dik, kita solat jemaah kat surau masjid tu bukan sebab kita banyak kerja. Kita tak nak pergi sebab kita sibuk. Sebab kita letih. Letih macam mana pun, sibuk macam mana pun pergi. Sekejap je. Adik balik solat jemaah tu, kerja rumah adik macam tu jugalah. Kalau tak pergi pun solat berjemaah, kerja rumah tu tetaplah kadang-kadang tak siap pun dek. Apa yang dia pergi solat jemaah. Dia main nego-nego. Kalau cuti macam ni, dia nego lagi. Dia zuhur dia nak pergi, asal dia tak pergi. Saya pergi zuhur, saya tak pergi asal lah ya. Dia nak main telefon lah. Nanti dia buat tidur, penat lah. Macam tu lah. Pergi dek. Adik pergi. Semalam balik gembira dapat pisang. Saya tahu ke? Gembira dapat pisang. Tu surau kan, surau mana ya? Yang kalau surat subuh dapat RM5. Saya dengar juga baca cerita tu.
masjid. Masjid mana ada satu masjid tu, setiap kali solat berjemaah tu, dia bagi RM5. Masjid bagi RM5. Lepas tu seorang budak tu, dia dapat kumpul sampai RM200.5. Dia dapatlah duit untuk dia sukalah memang lama-lama. Dia dah tak kisahlah ngajaran tu kan. Maknanya dia dah melazimi dan dah tabiat pun, lama-lama dia tak risau masa reward tu bagi ke tak bagi ke. Sebab nak dapatkan tabiat, habit itu untuk kita dapat melazimi masjid dan surau. Ini saya nak dalam ayat ni memang cerita tentang orang kafir yang memang tak sujud kepada Allah SWT. Tapi apa kisah pula kepada orang-orang Islam yang memang wajib untuk sujud kepada Allah SWT. Itu memang kena paksa tu ya. Syazah sekarang ni dah memang lepas COVID 2 tahun. Ni tahun yang pertama dah apa pasal itu. Masuk pun lagi intake ni memang kata kat ustaz solat kena jaga budak-budak. Kita bahasa solat je. Bahasa solat dulu. Ya, solat berjemaah, solat. Lepas tu yang lain kita boleh handle. Dia dah berani dah kalau berkapal-kapal ni, terang-terang dia tak malu dah. Dia tak ada perasaan malu. Lepas tu dia dah tak kisah dia langgar jaga semua. Kita pula nak tegur takut dah. Ya, sekarang ni saya jadi pensyarah, saya rasa takut nak tegur. Kita tegur ni kita pula kesalah ke? Kan dia viral yang bukan-bukan pun satu hal. Tapi kita tak adalah rasa takut sampai kita tak boleh nak nahi munkar kepada apa yang mereka lakukan. Kalau dalam ayat 42 ini, orang yang non-Muslim, kafir, memang dia tak sujud. Tapi cuba kita buka-buka mata sikit kepada sekitar kita, ya, bagaimana kita nak lihat dalam Korea kita lah sekurang-kurangnya kan, di sini bagaimana tahap orang memenuhkan anak-anak muda lah terutamanya. Kita dah usia-usia ni, kita jangan fikir sendirilah. Ya? Kalau ada budak-budak lelaki mana-mana tu, galakkan mereka untuk solat berjemaah. Sebab selagi mereka jaga solat, ya, selagi mereka solat berjemaah, InsyaAllah kalaupun diuji oleh Allah Ta'ala dengan jin-jin syaitan-syaitan yang besar itu, mereka tetap akan jaga solat mereka dengan baik, insyaAllah. Ya? Baik, itu ayat yang ke-42. Ayat yang ke-43, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan orang kafir itu tunduk ke bawah, lalu lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Pandangan orang-orang kafir itu tertunduk kerana takut tertimpa kehinaan yang sangat. Semasa hidup di dunia, mereka telah diperintahkan untuk bersujud kepada Allah dalam solat ketika mereka masih mampu bersujud dan sehat walafiat. Namun mereka tidak mahu bersujud kerana sombong. Akibat penentangan itulah mereka diseksa pada hari kiamat. Sombong, antara sifat orang kafir ini ialah ketika mampu untuk bersujud, mereka tak mahu sujud. Dan apa? Kerana sifat sombong mereka. Sifat mereka rasa bahawa kehidupan di dunia mereka ini, nafas, nyawa, roh mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Sedangkan kita tahu bahawa kita ni nak bernafas bila, nak mati bila, nak mati kat mana pun kita tak tahu. Ini sifat orang-orang kafir yang kita kena belajar. Ya, ibu muslimat kita kena belajar sebab apa? Sebab kita nak tahu kita dijauhkan daripada sifat-sifat ini. Jangan kita sombong. Kan kata Nabi SAW, dia sujud kerana apa? Sebab dia jadi hamba yang bersyukur dengan apa nikmat yang diberikan Allah SWT. Kenapa dia sujud? Kenapa dia solat? Kenapa dia patuh taat? Saya rasa dia seorang Nabi yang dah dijamin untuk masuk syurga. Atas sebab dia kata dia bersyukur dengan apa yang nikmat Allah berikan kepada dia, maka dia sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur, antara sifatnya adalah dia akan menjadi sombong. Sebab sombong, dia tak maulah sujud kepada Allah SWT yang memberikan rezeki. Tapi asalnya tadi Ustaz dah beritahu sebab apa mereka ini tak sujud, mereka ini tidak mahu mengaku Tuhan kerana mereka telah mensyirikkan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Allah SWT sangat murka, sangat marah kepada orang yang menyekutukan dia. Bukan abang Tesla je boleh marah ya. Menyekutukan isteri-isteri yang ada. Sampai ke sudah. Ustazah kalau datang naik apa Ustazah? Naik Tesla. Oh, marah orang ya. Padahal saya naik Grab kan. Tesla lah, dia datang buat kereta sendiri kan. Jalan sendiri saya kata. Ya betul, dia kata datang naik Tesla sebab datang sendiri daripada orang tak. Marah sangat. Ya, Ustazah bukan nak bersetuju dengan orang-orang
yang yelah kahwin 2, kahwin 3 kau tak tahu kan. So sampai hari ni saya masih ragu-ragu. Suami saya tu tak dah kahwin lain dia. Masih lagi ada. Kenapa ya orang perempuan macam tu? Dah rajin outstation kan. Sekarang ni lagi kerap lah cerita 5 hari tak balik semua kan. Ya. Lepas tu tiba-tiba dekat dekat media sosial naik pula cerita-cerita Abang Jamil kan. Ni pesan mula syaitan datang kan. Abang Jamil kan. Putar baju ke mana faham, putar baju. Pesan pula cerita ni keluar. Nak syaitan kalau nak cocok kita kan. Macam-macam boleh datang. Bawa baju balik ni, bawa balik barang ni apa semua. Tak, dia jadi buat sangka tak pasal kan. Lepas tu balik nak marah orang, dah kenapa pula benda tu ya. Dia jadi macam pusing, tak payahlah fikir nanti kan sakit pula. Siapalah yang isteri-isteri yang tidak berfikiran begitu? Itu manusia. Marah. Ya, tak puas hati. Kalau mak anak pun rasa kan, dia tak cakap kat mak dia dulu, dia cakap kat orang lain dulu. Marah je mak. Ya, apa-apa hal rujuk ibu dulu, rujuk ni pergi rujuk kawan-kawan. Kita rasa marah bila kita dibandingkan, dia ada pair dengan orang lain dan sebagainya. Kecil hati kan. Cakap ni kan ada best friend, buddies ya. Sekali kita tahu cerita daripada buddies itu daripada orang lain. Kenapa aku tak tahu? Pada aku ni kawan baik dia. Kenapa orang lain yang tahu dulu? Sama dia juga. Kawan yang macam kalau dia tanya tu tak nak jawab tapi dia tahu daripada orang lain, kita tak boleh lah. Apa-apa kita juga tahu, dia tahu daripada kita dulu. Sebab kita ni kawan baik dia. Kalau tahu daripada orang lain, dia kecil hati. Itu kita sesama makhluk yang Ustazah cubalah sikit buat perbandingan. Tapi kalau Tuhan Allah SWT yang memang bagi rezeki, yang bagi nyawa, yang bagi cipta, tiba-tiba kau pergi sembah patung berhala tu yang tak kisah kita tak tahu apa hal. Sembah pula haiwan yang kejap kata boleh makan, kejap tak boleh makan ya. Dah sembelih jadi stik daging sedap makan pula, buat kari kambing kari lembu. Ada yang kata dia tak konsisten lah agama lain kan. Boleh makan, tak boleh makan ke? Kita orang Islam ni, kalau orang bukan Islam, dia kata kenapa dia tu pakai tudung, kenapa dia tak pakai tudung? Sebab sebenarnya dia tak ikut perintah. Bukan kata bila satu faham boleh, satu faham tak boleh. Tak, semuanya sama. Tapi dalam agama mereka ada kekeliruan, ada kecelaruan yang tak faham. Seorang boleh buat, yang dia kata boleh tak buat, yang dia nak ikut, yang dia tak ikut. Dia boleh pilih pula berbagai-bagai agama yang lain. Seorang ada agama ini, seorang boleh tukar-tukar agama dan sebagainya. Jadi menyebabkan tidak konsisten ataupun tidak benar dalam erti tunduk patuh kepada Allah SWT. Ayat ini kita belajar apa? Bahawa orang-orang yang tidak mahu tunduk sujud kepada Allah Ta'ala ialah orang yang sombong. Jadi jangan sombong kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita jadi apa? Kita kena jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Jadi itu tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ya? Dan kita ada satu sujud syukur kan. Kalau kata sujud syukur tak? Tak ada juga orang yang sujud syukur tu. Menang apa-apa semua sujud syukur di atas tu. Ya? Menang melawak 20,000 sujud syukur ya. Menang Gegar Paganza sujud syukur atas pentas ya. Itu pun kena buat perbincangan juga. Tapi kalau guru saya ajar sujud syukur tu bukan atas nikmat saja, atas bala, atas ujian, sujud syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah pilih kita atas ujian tersebut ya. Jadi kita buat atas nikmat yang kita berikan ya. Biasakanlah sujud syukur pada Allah SWT ini sebab sunat kan satu, dan tanda kita syukur dan tak sombonglah. Itu bila kita sujud tu kita dapat nikmat, itulah dapat lahir cucu baru ya. Cucu lah nak puas baru lahir yang keberapa pun tak tahu, dah nak kira track balik kan. Sujud syukur kerana itulah nikmat yang Allah berikan. Walaupun macam mana pun tidak mahu kita dianggap sombong oleh Allah SWT dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan ingat walaupun kita dapat nikmat itu kerana mungkinlah kita rasa usaha kita, kita menang duit ke, dapat simpan, dapat pergi apa, tapi tak kerana dengan izin Allah Ta'ala tak dapat kita pergi, tak dapat kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut ya. Jadi sujud syukur itu, ketika sujud itu kita syukur kepada Allah, menjatuhkan diri kita, merendahkan diri kita kan, bukan kita rukuk kita sujud betul-betul dengan di atas tanah ya, di atas tanah kerana nak tengok kepada kita supaya kita tak sombong. Kita belajar daripada ayat ini, orang kafir itu sombong sebab itu dia tidak mampu sujud di hadapan Allah SWT ketika hari kiamat, kerana di dunia pun dia dah sombong, tak mau sujud kerana nikmat yang Allah berikan. Sombong
Ya, kerana Allah telah memberikan nikmat ini supaya kita sentiasa bersyukur di hadapan Allah SWT. Baik, ayat yang ke-44. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan-urusan orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Wahai Nabi, yakni wahai Muhammad, serahkanlah kepadaku urusan-urusan orang yang mendustakan Al-Quran ini. Aku akan menyeksa mereka. Sebelumnya, aku akan memberi nikmat yang berpanjangan kepada mereka, juga akan memantapkan dunia ini bagi mereka. Lantas akan kugiring mereka kepada kehancuran tanpa mereka sedari bahayanya dan tanpa mereka mengetahui penyebab kebinasaan mereka kerana sangat tiba-tiba, sangat mengejut. Nanti Allah akan menarik kegembiraan nikmat yang mereka dapati di dunia. Jadi inilah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir yang mendustakan mereka. Caranya Allah akan menyiksa mereka dengan cara apa? Mula-mula bagi nikmat yang berpanjangan. Hiduplah dengan nikmat tadi. Lekalah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah akan pantapkan kedudukan mereka di dunia ini. Dan tiba-tiba Allah akan memberikan mereka kehancuran dengan tanpa mereka sedari. Ini nikmatlah. Sebab Allah tu kan Rahman dan Rahim kan. Sifat tu pemurah dan penyayang, pengasih. Pemurah, dia pemurah kepada siapa saja. Kau kerja betul-betul, gaji banyak betul, usaha betul-betul, jaga kesihatan, akan sihat, akan baik, akan dapat anak yang baik, anak yang cergas. Kemewahan berlipat ganda, kedudukan yang mewah. Tapi itu bukan tandanya Allah akan mengasihi, kerana orang yang beriman itu walau miskin macam mana pun, walaupun tak dapat nikmat di dunia ini, tapi kalau Allah sayang kerana kita beriman, kita akan mendapat ganjaran syurga Allah yang lebih kita target daripada hidup kita di dunia ini. Jadi apa yang kita belajar daripada ayat 44 ini ialah apabila Allah nak menyeksa seseorang itu, dia akan berikan nikmat yang berpanjangan kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Ya, ayat ini khusus kepada orang kafir, tetapi apabila kita orang yang beriman baca, kita juga kena berhati-hati. Kerana nikmat yang berpanjangan itu juga merupakan satu ujian Allah Ta'ala untuk melekakan kita, melalaikan kita daripada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila diujikan dengan sakit, dengan musibah, kita kena rasa bersyukur kerana Allah memandang kita untuk mengangkatkan lagi darjat kita, untuk mengangkat, menguji iman kita. Kita tengok para Nabi, para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang tak diuji oleh Allah SWT? Daripada Nabi Adam alaihi salam lagi, bagaimana diuji dalam syurga lagi telah diuji oleh Allah SWT. Ya? Diturunkan ke muka bumi, diuji lagi dengan anak-anak beliau, anak-anak baginda Nabi, ya? Yang berbunuhan. Ya? Kemudian awal lagi-lah pun dah berpisah dengan Hawa kan. Cerita Adam dengan Hawa lah pun tak masuk kan. Cerita Adam dengan Hawa, jumpa kat siapa nama lelaki tu kan. Kadang-kadang yang Aaron, apa? Aaron Aziz ya, lelaki tu. Adam dan Hawa, viral semua cerita tu ya. Jumpa kat gunung. Teringat saya dulu ngajar juga. Mengajar bila tengok cerita ni kan. Sekarang ni drama ni, Muslimat, dia banyak tau. Dia masuk ke musuh agama ni. Tapi tak tahu faham agamanya dekat mana. Dia masuk ayat Quran ke apa. So bila kita tengok ni kan, oh ni ada, dia masuk ke musuh-musuh ni kan. Dia baca cerita, dia baca ayat Quran sikit kan. Yang dia cuba kaitkan. Tapi kadang tak mendalam. Kadang-kadang kita, bila filem tu dia dah tapis lah, boleh. Tapi takut ada double meaning, ada orang tak faham ataupun salah faham tentang fakta-fakta tersebut. Jadi awal lagi Nabi Adam dan Hawa telah diuji Allah SWT. Siapa je? Ustazah kalau senanglah kalau kata, alah Nabi pun diuji. Kita ni lagi lah manusia kan. Yang sopaknya, yang kena penyakit teruknya. Lepas tu isterinya lagi buat perangai. Bukan isteri lagi, suami pun ada yang Imra'atan Nuh kan. Nabi Nuh lagi macam mana kisahnya. Kemudian Nabi-Nabi, para-para isteri Nabi SAW, para-para anbiya juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka itu kekasih Allah, mereka itu disayangi oleh Allah, mustahil Allah nak menguji mereka nak. Tapi Allah uji mereka dengan seberat-berat ujian nak. Lepas ni kalau kita baca surah selepas ni surah apa?
Haqqah. Kita pasal kaum Ad, kaum Samud. Ni boleh banyak belajar nanti macam mana ujian yang diberikan oleh para nabi. Ibu muslimat sentiasa baca ya, ujian-ujian para nabi ni. Ya, macam mana Khadijah, Aisyah, jangan pergi gudang jualan Khadijah ya, gudang. Saya pun terjebak kat ni, pergi juga. Beli terkum juga satu walaupun yang murah-murah dah habis. Ya, pergi saja suka-suka ya, tengok orang semua. Tak nak belilah satu kan bagi kat mak. Kalau Khadijah tu telekom ya. Macam mana Siti Khadijah, Aisyah, Zainab, semua tu yang duduk bersama-sama dengan Nabi. Difitnah pula Aisyah tu sampai dalam Quran kan. Difitnah hadisatul ifk. Kita difitnah oleh Nabi sehingga Nabi pun jatuh sakit. Aisyah sakit. Difitnah oleh manusia. Adakah fitnah lah sebenarnya diberikan cerita buruk? Fitnah lah kan untuk manusia bagaimana. So kita sikit-sikit lah, kata Allah cuik-cuik sikit lah bagi anak kita macam ni kan. Ustazah paling risau jaga anak-anak lah. Anak-anak ni kata ya Allah kan. Kalau apa-apa dulu memang rasa ya Allah ujian yang Allah nak bagi kat anak-anak ni. Kalau tak bagi kat kita, dia bagi kat anak-anak. Nak jawab macam mana ni nanti kan. Manusia kita yalah bukan kita rasa kita ni sebagai orang yang dikenali, tetapi itulah ujian yang Allah nak berikan kalau dia sentuh kepada ahli-ahli keluarga. Tengok bagaimana para nabi ini, dia sentuh ahli-ahli keluarga ini untuk diberikan ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustazah paling yang Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam tu antara nabi yang menjadi juga saya punya inspirasi lah. Atau kalau apa-apa pun senang je buat ayat. Nabi Ibrahim pun bapak dia semacam, ayah dia pun semacam kan. Bakar dia lagi apa semua, dia okey je. Tak adalah okey dari sudut sebagai anak, mestilah dia akan rasa tak. Tapi adakah berat? Soalan ni kalau saya tanya, berat ke lagi ujian yang aku diberikan oleh Allah ini berbanding dengan ujian para nabi? Nabi SAW nak berhijrah, kau main susah lagi. Menyorok sana, menyorok sini, nak lari sana kawan-kawan. Ada yang bukan non-Muslim kat tolong dia itu ini untuk dia menyebarkan dakwah. Tak, kalau kita kata para nabi kan, senang kan? Naik kereta lambai-lambai kan. Suka-suka escort ramai-ramai kan. Tak ada orang escort dia pun. Tak ada. Kalau dia nabi tu kan, kalau dia kata last sekali, janganlah kau doa nabi. Kalau kau doa, malaikat turun apa turun, semua hancur binasa. Sabar, tahan. Sebab apa ni semua umat yang kau sayang, umat yang kau sayang. Walaupun dia kafir macam mana pun kan. Jibril kata minta je. Nak apa cakap? Tak ada nak minta. Ni manusia ni kan, kita ni tahulah kalau kita rasa semua nak mudah senang aja. Sedangkan kalau Ustazah senang dah, sebab apa saya katakan, bila saya kata Nabi dulu boleh minta macam-macam je nak. Tapi kenapa dia pun susah? Kenapa dia nak tunjukkan betapa benda ni sebenarnya taklah senang seperti apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Okey, dia faham ya? Jadi kalau ujian-ujian yang datang itu, kita tetap sujud syukur kepada Allah SWT kerana bila Allah nak menyiksa lah, kata dalam ayat 44 ini, bila Allah nak menyiksa kaum yang kafir itu, dia akan berikan kesenangan, dia akan bagikan kedalaian dalam bentuk rezeki dan nikmat yang berlipat ganda. Dan jangan fikirkan orang-orang yang kaya di dunia ini ya, dekat Malaysia ni ke apa sebagainya, diberi nikmat rezeki, dia ada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Dia ada rumah-rumah anak yatim yang diberikan makan. Dia ada ibu-ibu tunggal yang dia jaga. Dia ada sedekah-sedekah zakat wakaf dia yang sangat banyak. Dia jaga semua itu. Ya, zakat dia paling banyak sekali, paling besar sekali. Kalau kita tengok dekat Selangor, kat mana dia paling besar sekali keluarkan zakat untuk diberi bantuan kepada orang-orang Islam. Tapi itu cara gaya hidup dia lah. Ya? Gaya hidup dia dah memang duit tak buat apa dah. Duit apa dah, itu je lah. Nak bubuh tandas emas ke ya? Tidur kat katil emas dan sebagainya. Kita kata, orang lebih susah lagi, ada orang semua kan. Tak, dia dah buat dah kerja dia. Kalau kita rasa kita susah, kita minta lah kat dia. Direct je. Salah satu kalau seminar-seminar tu, nama Datuk Ida semua tu, nak pergi je minta sumbangan seminar. Dia bagi je RM5,000, RM10,000. Dia bagi. Kita je lah yang termalu-malu nak minta apa semua kan. Jangan kata dia tak bagi, dia pun tak tahu kita perlukan bantuan sokongan dia. Dan dia adalah duit yang betul dia tahu untuk dia infakkan ke bahagian mana-mana yang sesuai untuk dia berikan. Baik, itu ayat yang ke-44. Ayat 45. Wa umli lahum inna kaidi matin.
Dan aku, satu lagi sifat ni ialah cara dia nak bagi nikmat, Allah Ta'ala akan berikan tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amatlah aku akan tangguhkan, ya, amat aku tangguh. Aku tunda siksa terhadap mereka itu supaya dosa-dosa mereka semakin banyak. Ya, bagi lagi banyak, bagi banyak dosa. Dan aku panjangkan usia mereka di dunia agar mereka tenggelam dalam kelalaian. Subhanallah. Rencanaku terhadap musuh-musuhku itu sangat mantap, kerana rencanaku tidak akan nampak bagi orang yang berbuat maksiat sebelum menimpa mereka. Jadi kadang-kadang kita tahu orang yang dipanjangkan umur Allah Ta'ala ini, kita tahu kita dipanjangkan umur untuk diberikan lagi rezeki, ruang untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Doalah sungguh-sungguhnya supaya kita di husnul khatimah. Jadi makin tua makin teruk pula perangai, makin tua makin pula cakap benda tak elok, makin tua makin lagi susah tu, risau dekat kita, ya. Kita minta jaga supaya kita ni tak dianggap sebagai makin tua makin lagi buruk perangai, ya. Tapi Allah kata kat sini dipanjangkan umur supaya dosa-dosa semakin banyak, supaya mereka tenggelam dalam kelalaian. Sebabnya kadang-kadang lah, tak tahulah betulan ke tak sesuai tak. Kalau saya cakap orang-orang yang baik ni Allah ambil awal, Allah ambil cepat. Kalau orang ni kan, Allah dia tu baik lah, mati dulu lah, cepatlah meninggalnya. Dia selalu tolong orang, dia tu selalu apa semua. Kenapa lah Allah matikan dia dulu? Kenapa lah dia dapat sakit yang teruk macam ni? Dah dia tak ada, susah lah kita nak buat itu, buat ini tak. Sebab Allah nak supaya dosa dia tak bertambah, supaya dia tu dapat kita apa? Supaya cepat dia bertemu dengan Allah SWT, dan supaya cepat dibalas kebaikan itu oleh Allah SWT. Taklah pula kita fikir kan, dia tunggu. Saya tak naklah kita menghukum orang dengan perkara-perkara, menghakimi orang dengan perkara-perkara yang begitu. Tak elok betul. Sebab apa? Kita tak tahu. Kenapa kita baca ayat ni kita jadi buruk sangka pula dengan orang? Jangan begitu. Dia panjangkan umur dia sebab itulah, sebab dia tak baik apa semua kan. Jangan. Sebenarnya mungkin kita doakan bila dia tidaklah orang yang baik, dipanjangkan umurnya, Allah beri ruang peluang. Bisik pada dia, Allah panjangkan umur ni supaya cepat bertaubat, supaya Allah nak berikan lagi penghapusan kepada dosa-dosa yang dilakukan. Jangan kita hidup di dunia ini, bila dipanjangkan umur, kita semakin banyak menambah lagi kemungkaran kepada Allah SWT. Dan dalam ayat ini Allah kata bila ditundakan usia mereka itu, maknanya mereka akan menambahkan dosa dan semakin tenggelam dengan kelalaian. Dan perancangan Allah ini sangat mantap kerana tak nampak oleh orang-orang yang membuat maksiat. Dia dah jadi kelalai kan? Oh, aku pun baguslah, hidup aku dah banyak ni, makin panjang lagi, hidup makin panjang, makin banyak lagi rezeki, makin banyak lagi mewah, makin mewah lagi. Sikit lalai lah. Dan kemudian tiba-tiba Allah akan membinasakan mereka dengan sehancur-hancurnya, dengan segagal-gagalnya, sebab kehidupan bukan di dunia, kehidupannya adalah di akhirat. Faham ya? Ayat 45 ni sebenarnya kita berdoa kepada Allah SWT supaya tidak dilalaikan dengan kehidupan dan kenikmatan di akhirat, di dunia ini. Kerana kita dah faham dah, ni Allah dah beritahu terang-terang ni apa yang Allah buat, strategi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia akan buat orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian ini dipanjangkan usia dia supaya bertambah lagi dosa dan kemudian tenggelam dalam kelalaian. So kita dah tahu ayat ni, bila kita kata ya aku ni dah leka dah ni, dah lalai dah ni, ya, sepatutnya aku ni banyak lagi bertaubat kepada Ta'ala, sepatutnya banyak lagi berbuat kebaikan, bukan tenggelam dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, ayat yang ke-46, am tas'aluhum ajran fahum min maghrabin musqalun. Apakah kalian minta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Wahai Nabi, apakah kamu minta upah dunia kepada orang-orang kafir itu dalam menyampaikan risalah dan dakwah kepada Allah sehingga mereka sangat dibebani oleh hutang? Tentulah tidak, bahkan kamu mendakwahi mereka hanya kerana Allah SWT dan upahmu sudah ditanggung oleh Allah. Lantas mengapa mereka merasa keberatan dan enggan mendengar dakwahmu? Kalian minta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang. Maknanya mereka rasa macam kita ni, macam Nabi SAW tu berhutang dengan mereka, berdakwah kerana nak dapat upah. Jadi bila rasa mereka, oh Nabi ni berhutang dengan aku ni,
Kalau kita kan kalau rasa kita berhutang dengan orang tu, ataupun orang tu berhutang dengan kita lah, dia sudut ni, macam Nabi tu berhutang pula dengan mereka. Seolah-olah mereka itu lebih berkuasa kerana mereka yang akan berikan dakwah, berikan upah bayaran kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan upah Nabi SAW tadi telah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat ni mungkin berat kepada kami-kami lah para pendakwah ini. Kita bukan rasa terhutang upah-upah yang diberikan oleh orang-orang yang mendengar dakwah. Kerana dakwah ini sebenarnya free, percuma. Dan bukan sahaja kepada pendakwah yang rasmi seperti Nabi Muhammad SAW, tetapi pendakwah-pendakwah seperti ibu-ibu muslimat. Sebab saya kata tadi, pendakwah kepada anak-anak, pendakwah kepada cucu. Jangan sehingga kita rasa, nanti takutlah dia kecil hati kalau cakap macam ni. Kan cakap kat menantu, cakap kat apa. Dah lah dia bagi duit kita, dah lah dia bawa kita pergi klinik. Itu sebenarnya maksud, senang susah dapat idea cakap macam tu ya. Seolah-olah Nabi SAW ni rasa mereka tu, kita dapat upah, jadi mereka rasa, kita ni terbeban. Ya, terikat nak berikan nasihat tu, jadi tertahan kita daripada bercakap perkara yang baik. Jadi Rasulullah ditegur ataupun diberikan panduan dekat sini, kamu tak ada pun apa-apa hutang dengan mereka, kamu tak dapat apa-apa upah pun, sebut saja. Jangan takut, tapi kita kena cakap dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik, ya, dengan kata-kata yang sopan lah, maknanya nak menegur itu, walaupun kita nampak kata yang tidak, yang betul saya nak cakap ni maknanya sukar kita nak berdakwah kepada orang yang kita sayang. Yang mungkin kita, kalau mak saya sendirilah saya teringat kan, nak cerita secara detail tu mungkin perlu kena sembunyi-sembunyilah dia tak nak tegur lah kalau orang tu yang dia rasa nanti sekarang tak nak tolong lagi dah. Yang mana dia kurang tolong tu laju pula mulutnya meleza kan. Contoh. Jadi kalau orang tu salah, maka walau macam mana pun banyak duit yang diberikan dalamnya, ya, tegur je lah, tapi dengan cara yang baik, jangan mengaibkan. Mungkin boleh panggil secara baik lepas solat dan sebagainya. Mungkin boleh ajak-ajak pergi kedai, bawa mak pergi kedai ya. Dalam kedai selalu kalau histor misalnya kan, kalau mak dia ajak pergi kedai, dia suruh saya ikut, mesti takut dia basuh ya, takut dia basuh. Mak saya kata tak ada mak tu, tapi tak payah ikut, mak dengan dia je kan. Ada lagi nak disampaikan dalam kereta kan, tak payahlah, mak kata tak payah, dia ikut dia kata. Adalah mak awak nak cakap tu kan, pergi je lah ikut. Mana tak larat lah nak dengar, dia kata dah lah pergi ikut. Sebab kadang kat rumah ada anak, ada cucu, ada menantu kan, ada dalam kereta tu kan, dia nak puji-puji, nak bagi duit pun, dia depan saya tak nak bagi, dia lah ikut. Ya, ikut dah dia nak bagi sesuk kan, tak nak bagi isteri dia nampak ke, nak sayang apa-apa ke kan, sayang lah apa-apa dia patut tak. Dengar-dengar tu semua tak pula, tak pergi pula, ikut jalan. Balik kampung saya sekarang tak bawa anak isteri, tapi mak betul saya, dia fikiran lama kalau isteri tak ikut tu, dia macam dah fikir kau gaduh ke kau gaduh ke, kau ni buat apa ke kan, dia berapa tak dengan isteri, kenapa tak ikut, dia tak nak balik ke, tak ada lah mak, orang memang nak balik sendiri je, nak layan mak nak pergi apa kan, mak pergi mana, nak makan apa. Tu lama-lama best pula ya, lain kali jangan bawa ya. Ya betul ya, mak saya kalau tu dia pesan pun sebab dia memang dia nak occupy anak dia betul-betul lah. Tak kisahlah anak lelaki nak perempuan kan. Kadang saya balik tu mak saya kata suami tak ikut. Saya kata mak ni 3 pagi cuti sekolah. Dia kalau balik dia balik sekejap dekat je kan, dia balik sekejap. Sebab saya terbelah ni dengan mak dengan dia. Sekarang mak ni patutkan suami kan. Kalau mak ni tak apalah lambat ke apa ni, sekarang dia duduk Allah Akbar, satu hal pula kan. Jadi berbagi-bagi. Ada hari. Tapi ada setengah kita tak biasa, tak boleh, kita tak boleh paksa. Tak boleh. Kena balik semua kena ikut. Kalau ada 10 orang, 10 orang kena balik. Seorang pun tak balik, nanti dia tanya, panjang-panjang tanya. Padahal anak cucu tu kadang-kadang dia ada program sekolah lah, dia tak nak balik lah. Kenapa tak nak balik rumah nenek panas dia, tak ada aircon dia. Nanti nenek pasang aircon dia, makan tak sedap je. Mak saya tu dia dah mak kan, saya pun sama, saya kata. Dia anak saya, dia berhenti je balik kampung. Dia kata, kenapa Azrael yang musuh tu, kenapa dia macam dia balik lagi ya? Dia macam tak happy je, kata kan. Alamak, kenapa pula? Lepas tu pergi tanya dekat adik, anak-anak lah kan.
Dek, kenapa dek? Nenek kata adik tak ada umur je apa semua. Dia tak ada, adik okey je. Dia kata, adik makan okey je, adik main je. Dia kata kan. Oh ya ke nenek kot? Nenek kot dah tua kan. Dia perasan nak senyum dia macam sibuk semua kan. Dia perhati cucu dia yang mana boleh datang, boleh cium. Kita memang dah tua tak? Kita berusia kita sensitif sikit je. Saya kata mak saya tu makin lama usia dia makin lama dia sensitif. Dia makin sikit pun sensitif. Tak makan pun sensitif. Kan kita jamah pun semua kan. Makan-makan. Adik saya kata, ya Allah makanan dah sampai sini kak, dia kata. Makanan tu makan sampai dah ke dada, dia kata. Makan lagi saya cakap. Ini pun ada menu tak habis masak lagi ni, dia kata. Sampai dia bungkus buat balik apa semua kan. Berikan apa semua lauk. Sukalah cuci sekolah baru-baru ni. Dia suka. Ini nak cerita mengenai orang-orang yang dikasihi dan Allah SWT kasihi tak, kita pun ada rasa kepada Allah SWT, rasa ujian-ujian yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah, ataupun kita tak adalah hutang, saya tadi nak cakap kan, cucu yang mana disayang, cucu yang tak sayang, fahamlah. Okay? Ayat yang ke-47. Am indahumul ghaibu fahum yaktumun. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang ghaib lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Apakah mereka mengetahui hal ghaib sehingga mereka layak dianggap memutuskan berdasarkan ilmu dan menetapkan dengan adil ketika mereka berpendapat bahawa mereka lebih utama daripada orang-orang beriman? Sebenarnya mereka hanyalah orang-orang bodoh yang menyembah berhala. Sama sekali mereka tidak memiliki pengetahuan ataupun bukti. Mereka tu pandai sangat ke tahu ke perkara-perkara yang gaib, sedangkan mereka itu tak pun tahu, tak pun berilmu tentang perkara yang diketahui oleh Allah yang Maha Mengetahui. Ni ayat ni nak beritahu pandai ke dia orang ni, atau kita kan pandai ke kita ni lebih bijaksana ke, lebih tahu ke? Sebab saya kata tadi kita tak tahu pun zat dan sifat Allah. Kita tahu gambaran syurga dan neraka, kita tahu apa yang berlaku di alam kubur. Tapi adakah sampai kita tahu itu, melampaui ilmu, mengetahui hal gaib dan kita memutuskan apa yang akan berlaku kepada kita? Maknanya pandai sangat kita. Lebih pandai orang kafir ni, mereka menganggap mereka ni lebih bijak daripada orang yang beriman kerana mereka lebih mengetahui nasib yang ditentukan oleh diri mereka. Mereka nak tentukan diri mereka. Sebenarnya ayat ni kan dah beritahu. Mereka ni menggapai bahawa mereka akan selamat. Mereka menganggap bahawa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan-Tuhan bantu-bantu mereka. Sedangkan kita pun tak tahu apa nasib kita walaupun kita ni orang yang beriman kepada Allah SWT. Tak tahu lagi nasib kita bagaimana. Adakah kita selamat? Adakah kita ni, sebab amal semuanya gaib yang ditulis oleh Rakib Atid tak? Kiri kanan ni pun kita pun tak tahu buku amalan kita bagaimana. Timbang amalan kita, kita pun tak tahu solat kita diterima ataupun tidak oleh Allah SWT. Puasa kita diterima pun Allah Ta'ala, bacaan kita diterima pun tidak, sedekah kita itu diterima pun tidak oleh Allah SWT. Tetapi atas sebab kita tak tahu itulah kita masih lagi terus berbuat, terus tambah baik, supaya amal itu sampai satu masa nanti akan diterima oleh Allah SWT. Apa yang berlaku dalam ayat ini ialah orang-orang kafir tadi, mereka menganggap bahawa mereka boleh tahu sehingga mereka menulis sendiri apa yang mereka tetapkan. Mereka maknanya tulis maknanya mereka yakin, tetapkan apa yang akan berlaku pada diri mereka. Fasbir, ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti iznada wa huwa maqbul. Ini kisah Nabi Yunus. Maka bersabarlah kamu Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan, Ashabul Hud, ketika ia berdoa sedangkan ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Wahai Nabi, bersabarlah terhadap ketetapan dan ketentuan Tuhanmu berupa penangguhan seksa terhadap orang-orang kufur dan penundaan kemenangan bagi orang-orang mukmin. Janganlah kamu seperti Yunus alaihissalam yang tergesa-gesa terhadap ketentuan Tuhannya. Dia marah terhadap kaumnya lalu meninggalkan mereka lantas dia ditelan paus di laut. Setelah hati Yunus dipenuhi rasa susah dan sedih, dia pun berdoa kepada Tuhannya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia memanggil-manggil nama Tuhannya dan meminta ampun serta bertaubat kepadanya supaya diberi jalan keluar, maka dia diselamatkan oleh Tuhannya.
Jadi Allah kata kepada Nabi Muhammad, bersabarlah, fasbir li hukmi rabbik, dengan ketetapan Tuhan. Jangan kau tergesa-gesa nak minta orang kafir ini dihancurkan, diberikan siksaan, dan kemudian tergesa-gesa nak minta kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Memang betul orang yang beriman dalam kalangan kamu akan jadi orang yang sikit, yang palingnya sikit, yang ikut, yang patuh. Orang kafir yang akan sentiasa menindas. Sebab Nabi Muhammad SAW itu sama, dia tak nak apa pun diberikan kepada dia siksaan, apa pun ujian daripada orang-orang kafir, dia tetap bersabar kerana Allah Ta'ala dah berpesan, fasbir li hukmi, sabar dengan ketetapan Tuhanmu. Jangan jadi seperti Nabi Yunus yang berada dalam keadaan marah dan minta supaya disegerakan jatuhkan hukuman kepada kaum dia. Dia frust, dia lari masuk kena telan dalam ikan paus tadi. Lepas tu dah tu dalam tu merorong, meronta-ronta, minta bertaubat dan juga dilepaskan kerana dia telah berlaku zalim kepada dirinya. Kita tahu sebenarnya kalau kisah Nabi-Nabi dahulu, memang Allah Ta'ala menyegerakan azab kepada kaum-kaum tersebut. Cepat azab diturunkan yang diberikan. Nanti lepas surah Al-Haqqah kita akan banyak tengok macam mana disambung cerita ini tentang Nabi-Nabi yang diberikan cepat diturunkan azab kepada kaum-kaum mereka ini. Dihancurkan, diberikan keras, terbalikkan dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW kata umat dia memang dia akan ditangguhkan. Daripada zaman Nabi Muhammad SAW beribu belas tahun dulu sampai sekarang ni, memang Nabi Muhammad SAW diberikan satu syafaat, satu kelebihan untuk ditambahkan umatnya yang paling banyak, dan kemudian diberikan penangguhan demi penangguhan kepada orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada perintah Allah SWT. Apa kita belajar di sini ialah jangan cepat putus asa dengan dakwah kita kepada orang-orang bukan Islam, ataupun dakwah kita kepada sahabat-sahabat kita yang Islam. Bersabar. Memang senang cakap Kak senang cik cakap sabar. Sabar ya, sabar. Apa kita kata? Wasta'inu bis-sabri was-salah kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Benda tu sangat besar kecuali pada orang yang khusyuk. Sabar dan solat itu benda yang sangat-sangat sukar untuk kita buat. Senang cakap kat mulut sabar ya. Kalau Melaka cakap sabar sabar. Orang tadi cakap sabar. Sabar pun ada, SABO ya, sabar. Jangan kau tak sabar. Sabar macam-macam lagi perkataannya. Tak sabar sikit macam tu kan. Cakap memang mudah. Tapi bila Allah kata sabar dengan ketetapan Allah SWT di sini, kerana pasti orang-orang mukmin akan berjaya. Pasti orang kafir akan menerima kehancuran, kemusnahan. Tetapi Allah tunda kemenangan itu tadi. Allah berikan dulu kepada orang-orang yang kafir. Supaya apa? Supaya kita ini, orang-orang yang berdakwah, orang yang beriman ini, akan pasti janji Allah Ta'ala akan menang juga. Kenapa Allah tak bagi menang juga? Tadi sudah beritahu, para Nabi pun dipuji. Nak uji kita ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji daripada kawan kita ni siapa yang terbaik amalannya. Nak kena uji untuk tahu betapa tahap kita ni sabar ataupun tidak. Tak diuji mana tahu. Tak tahu. Uji sikit je lah. Kaki tak boleh bangunnya pagi. Dah air ni belah kiri kaki saya dia tak tahulah kenapa ya. Dah seminggu 2 minggu ni macam bisa tak boleh pijak. Cek kat mana pun tak tahu apa benda lah kaki. Dia kata ada masalah rahim lah, ada masalah urat lah, saraf lah. Nak pergi mana, nak pergi doktor apa pun tak tahu sebenarnya. Pergi doktor biasa dulu lah. Doktor kenapa kaki bisa lah, dia bisa tu makan ke apa, makan pun mungkinlah ada benda-benda kan nak kena cek darah ke. Jangan jadi seperti Nabi Yunus alaihissalam yang mana bila dia merajuk tu, dia tu lari tak nak dah. Jangan tinggalkan. Sabar lagi. Mungkin ada lagi orang yang menghasut apa semua kan. Kita tak adalah kena sampai telan ikan paus kan. Batu belah batu tangkup pun tak ada. Kalau cakap dengan anak-anak cucu batu belah tangkup pun dia tak tahu kan. Dulu mak kita boleh dah cakap pergi batu belah lah, pergi batu belah. Mak batu pun tak ada. Mak nak terbelah kat mak macam mana kan. Cakap kat anak lagi lah dia tak faham. Ni pergi batu belah batu tangkup. So ini pergilah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kisah ini sebenarnya bukanlah kita nak merendahkan Nabi Yunus alaihissalam.
Kerana selepas itu kita nak tunjukkan juga betapa pendakwah ini pun dia ada frust dia juga. Dia ada frust tengok. Kata Allah SWT, bukan kamu yang bagi hidayah kepada kamu orang ini. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Hampir 1000 tahun dia berdakwah. Sikit jugalah yang ikut dia. Buat kapal. Kita buat kapal pun tak boleh ya. Nabi ikat pun tak nak telan kita ya. Tengok kelih-kelih. Tak larat. Ni Nabi ni kalau aku tekan pun bagus juga dalam perut kita kan. Tak nak dia. Tak heran dia. Ya? Tak mahu dia. Tak mahu kita. Kita disapa. Lagilah dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Supaya sebenarnya Allah kata apa? Allah akan beri jalan keluar. Allah akan beri jalan keluar. Saya cuba nak habiskan juga ni ayat 49-50 sampai 50. Laula an tadrakahu ni'matun min rabbih lanubiza bil 'ara'i wa huwa madhmum. Dan sekiranya jika dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Seandainya bukan kerana Allah menyelamatkan Yunus AS dengan kelembutan dan pengawasannya, setelah dia mengatakan taubatnya, nescaya dia sudah dilempar dari perut ikan ke pulau yang gersam tanpa makanan, air dan pakaian disertai kecelaan kerana ini bahasa Indonesia ni keteledorannya. Kerana ketelo ni kemerajukannya lah ya, dalam menjalankan risalah. Mengumpan ni jangan pakai berkempan baju pula ya. Dalam menjalankan atau dalam melaksanakan risalah. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Maka Allah tetap memilih Yunus AS untuk menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Allah pun mengembalikan ke negerinya untuk berdakwah di jalan Allah, memperbaiki keadaan umatnya berkat dakwahnya. Itulah keadaan perilaku dan ucapan umatnya menjadi baik. Ini teguran kepada kita semua sebenarnya bukan Nabi Yunus AS. Kalau orang tu tak suka ke apa ke, kita teruskan je. Jangan lari daripada mereka. Sebab kita dah dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik. Yang penting kita belajar daripada sifat Yunus ini ialah bertaubat kepada Allah SWT. Yang kemudian Allah akan mengangkatkan lagi darjat orang-orang yang sentiasa mahu berdakwah di jalan Allah SWT. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tak kala mereka mendengar Quran dan mereka berkata sesungguhnya ia yakni Muhammad benar-benar orang yang gila. Orang-orang kafir hampir saja menjatuhkan semangatmu wahai Nabi dengan pandangan mereka yang penuh permusuhan dan kebencian terhadap firman Allah. Mereka juga menuduhmu sebagai orang gila dalam mencemarkan nama baikmu yang mulia. Demikianlah cara mereka menolak ajakanmu untuk menempuh jalan yang lurus. Dibawa pula selepas kisah Yunus ini, maknanya cerita ni semua kepada Nabi kan sebelum dia, ya Muhammad, ya Nabi apa semua. Allah berikan satu kisah kepada Nabi Muhammad supaya bersabar. Jangan seperti jadi kaum Yunus, Nabi Yunus AS yang lari berdakwah kepada kaumnya dan kemudian bertaubat dan Allah menerima taubatnya dan kembali balik diangkat sebagai Nabi dalam kaum. Tetapi Nabi Muhammad di sini dikatakan lagi teruk lagi sebab dia kata jangan sabar. Sebab orang-orang kafir kata kamu ini majnun, gila. Kata Laila Majnun kan, Laila gila sebenarnya. Dia malah gila tak lama sekali kan Laila jadi Majnun, dia jadi gila tak. Sebab Majnun tu bukan Majnun ya, nama orang Majnun elok. Majnun ni orang yang dihiasi, yang cantik kan. Kalau Majnun, jin, gila. Okey. Kerana mereka ini menuduh Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW ini dituduh dengan berbagai-bagai lagi hinaan, celaan yang tidak baik. Gila lah, tukang sihir lah, tukang ahli nujum. Bila cerita pasal perkara akan datang, saya kata ahli nujum. Bila cerita pasal ni, cakap ahli sihir, tilik nasib, gila, penyair. Sebab macam korang elok kan, ni syair lah, macam tu kan. Syair pula dari Serata Sudin pula, ni syair ni, bukan kata kan. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahawa kamu akan ditimpa ataupun dituduh dengan pelbagai tuduhan sehingga dikatakan kamu ini gila. Kerana bila mereka mendengar Quran, mereka kata, oh gila lah, Nabi Muhammad ni tak betul lah. Apa benda?
Antara yang mereka tak boleh terima ialah meninggalkan ajaran datuk nenek moyang mereka, menyembah kepada. Itu yang paling mereka tak suka. Itu yang paling mereka kata tak apalah kalau nak ikut ajaran kami, ikutlah, kami tetap nak sembah berhala. Itu yang menyebabkan mereka kata gila. Lepas tu okeylah, dah tak suka kan. Dah tak suka, apa je yang asas dia tak suka, jadi semua jadi tak suka. Sampai dituduh. Dituduh Nabi ini, Faizal apa, dalam surah apa tu dia kata sebagai orang yang tak ada keturunan ya. Surah apa saya tak ingat, dia kata sebagai orang yang dalam surah apa ya, dia kata sebagai orang yang tak ada keturunan, putus nasab keturunan. Dituduh Nabi. Bukan dituduh, dia macam diperi-peri. Kau ni orang yang tak ada keturunan, putus keturunan. Sebab apa? Semua anak lelakinya meninggal dunia. Dan itulah sebenarnya hikmah yang Allah nak berikan. Memang itu rezeki qada dan qadar yang diberikan. Dan tidak ada pun yang mewarisi Nabi daripada anak-anak keturunannya. Kita tengok sebenarnya tok-tok guru ya, Ustazah faham sangat sebab tok-tok guru ni kat madrasah, dia memang akan kepada anak dia atau kepada dia punya cucu yang boleh meneruskan lagi. Dia memang akan cari anak susu galur daripada nasab keturunan dia untuk meneruskan. Kalau tak ada dia akan ambil, kalau tak ada dia akan ambil anak-anak murid dia yang lain. Sebab kadang-kadang dia kahwin banyak. Sebab dia nak keturunan tu, nak nasab tu. Bukan kita je, sebab mereka faham tu. Kalau guru-guru orang lama ni, madrasah-madrasah, kiai-kiai ni, kita jangan kata saya sangka sebab susah faham. Saya pun pernah duduk, pernah tahu, pernah tengok kan. Sebab apa dia tu? Sebab dia risau kalau dia tak ada anak lelaki. Ni dirakam ni kan, tapi rakam untuk surah ni kan. Saya dekat, saya tak live pun. Dekat Jenderami sana, tahu saya. Kalau Syed Jofri sana, ustaz-ustaz ni, dia dua-dua. Sebab dia nak keturunan anak dia, nasab dia, dan dia nak dia punya ilmu tu. Kita pun faham, kita sendiri pun nak kan macam mana. Tak dah cakap lah tok-tok guru madrasah dan sebagainya. Orang yang bisnes-bisnes tu macam tu juga. Kalau tu pun dia nak anak lelaki dia, dia mesti ada anak lelaki. Kalau dia nak perempuan dia dah, siapa dah pula nak dapat waris harta, nasab, keturunan. Keturunan tu kena jaga macam tu. Dan tak adalah kita kata anak lelaki tu sampai kita seksa lah badan nak dapatkan anak lelaki dan jadi sebab perceraian, perkahwinan dan sebagainya. Tak. Tapi kalau kita faham dari sudut satu aspek yang lain, kita akan berlapang dada. Kita akan rasa, okey, tak ada masalah. Ya? Ustazah yang paling real cerita yang dekat Tok Guru Jenderami tu lah. Itu memang saya tahu sungguh-sungguh macam mana isteri pertama dia tidak boleh dan sebagainya untuk kahwin dapat anak lelaki, dapat alhamdulillah. Sebab apa itu pun Tok Guru tu baik, dia hanya tunggu untuk berkahwin dua. Dia memang Ustazah pergi review sendiri selepas isteri yang pertama tu menopause, tak boleh lagi. Dia memang tunggu. Baiklah, dia tunggu menopause sampai dia maknanya dia masih ikhtiar dan dia tak nak menyakitkan hati isteri dia. Dia jaga. Macam mana? Surrogate. Dia nak nasab daripada keturunan dia sendiri. Surrogate tu tak tahulah, saya kan nak masuk tu sebab dia IVF tu kadang Tok Guru ni dia ada satu hukum lain yang dia kata bukan dari sudut di luar kan. Sebenarnya tu di luar, masukkan balik. Kadang dia punya hukum tu dia terlalu strict sangat buat tu. Dia tak nak. Mungkin dah usia dan sebagainya. Kemudian kahwin dengan anak murid dia seorang lagi, dia dapatlah cucu. Dapatlah anak keturunan dia. Itu kita kena faham bahawa kalau Nabi Muhammad SAW ni sampai tahap tu, bagaimana kita manusia kan? Nabi Muhammad manusia dituduh, dihina lah, dihina dan keadaan kau ni tak ada keturunan, terputus keturunan. Sebab apa? Semua anak perempuan semua. Betapa Nabi Muhammad SAW rasa macam mana sebagai manusia. Tetapi Allah Ta'ala angkat kan, kalau kita baca surah Wadduha kan, Ta'alaini iza sajama wadda'aka rabbuka wa qala al-ardu kan. Lepas tu surah Alam Nashrah sebenarnya. Alam Nashrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak. Kemudian Allah kata nama kau diangkat, kau disebut, kau dulu dihina dan sebagainya kan. Tak ada orang nak angkat kau. Kau pun, tapi ada orang yang bantu sehingga selepas itu kau diangkat dan julang nama kau sampai sekarang disebut walaupun sudah tidak ada. Followers yang paling ramai. Tak payah nak tunggu followers sampai saya tengok Ustaz Ilyas nak buat live 500,000 followers dekat TikTok ya. Follow lah TikTok. Saya punya TikTok baru berusia 5 hari. Ustaz tu dah 500,000 dah followers kan.
Saya baru nak berjinak-jinak dengan TikTok ni. Tengoklah TikTok, saya tak pernah benda-benda dah. Ni kalau dapat 1,000 bolehlah dengan TikTok pula ya. Macam-macam perangai lah, tak tahu pula. Sebab pendakwah ni rupanya saya baru celik akal lah. Ya, baru celik hati. Baru dapat macam, oh TikTok ni okey rupanya ya. Dia tengok keadaan lah. Dia punya views lagi bagus lagi. Bukanlah banyak kan. Saya tengok, oh banyak je kuliah-kuliah, ceramah semua dah. Bila keluar yang iklan-iklan beli barang tu kan. Kan? Gede-gede juga ya. Tengok, murah sangat baju ni, takkan RM1 saja je ya. Tu cepat-cepat sebab takut terperangkap dengan tipu daya. Tapi bolehlah Dr. Sahla TikTok tiba-tiba buat promosi. Baru 45 baru saya kata, masa aku je, kenapa orang ni sungguh. Yelah, dia kata 1,000 kan untuk dapat like semua. Saya kata, takkanlah saya nak buang masa saya terpengaruh dengan benda ni. Nak menghadap benda ni pun dah satu hal kan. Nak kena buat video bersama kawan saya, dia memang motivasi. Dia kata dia ajar buat video-video tu kan. Saya kata, buang masa pula saya nak edit-edit video, nak masuk-masuk lagu ni kan. Saya cuma sekarang kalau tengok kat Facebook saya ada banyak poster-poster kalimah-kalimah Quran tu. Itu pun saya bagi tugasan kat student. Awak satu hari keluar satu poster, baca mu'jam, ada mu'jam kamus ni tentang perkataan Quran. Semalam student tu, Efrina post tentang masjid, perkataan masjid. Siapa yang tengok kan? Lepas tu ada perkataan nar, perkataan bismillah, apa semua tu. Itu tugasan dia orang. Mereka buat poster, lepas saya kata saya post, siapa yang dapat views banyak, saya akan bagi hadiah. Sebabnya diorang ni tak baca kamus tu. Ada mu'jam tu ditulis tentang untuk perkataan-perkataan dalam Quran. Berapa kali perkataan disebut dalam Quran, apa pecahan-pecahan dia. Dia tak nak. Saya kata okey, awak baca satu hari seorang saya bagi tag tu. Saya kata saya post, nanti saya bagilah hadiah siapa yang views banyak. Lepas tu 2-3 hari baru pandai buat TikTok. Saya kata saya post dah kat TikTok. Okey, saya post kat tu tak sampai 2-3 jam dah 1,000 dah views untuk poster tu. Tapi dia ada main peranan lagu lah. Guru TikTok saya, student saya ni dia ada 22,000 followers dia. Dia datang bilik. Dapat duit. Dia orang dapat duit, dia tunjuk selesai ni saya dapat 400, dapat apa. Dia orang kalau live, lepas tu video apa tak, dia ada cara-cara je lah. Boleh tukar ke duit. Sebab sekarang ni orang banyak pergi TikTok. Sebab TikTok bagi duit. Facebook tak ada duit.